Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detektif Conan. Dalam video kita pada hari ini, macam mana yang korang dah nampak kat tajuk kita, saya akan membincangkan tentang 5 fakta menarik Detektif Conan yang mungkin kita semua terlepas pandang ataupun memang kita semua tak tahu. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Fakta yang pertama, Detektif Conan sepatutnya dah tamat. Yang mana Detektif Conan sepatutnya dah tamat ni kita semua dapat tahu daripada satu interview, iaitu interview untuk menyambut ulang tahun ke-10 bagi Detektif Conan, yang mana dalam interview tersebut Gosho Aoyama pernah mengatakan bahawa sebenarnya Gosho Aoyama sendiri pada mulanya berfikir untuk menulis manga Detektif Conan ini hanyalah untuk tempoh 3 bulan sahaja lamanya. Dia kata macam itulah kan. Tapi setelah beberapa kali dia berfikir dan kemudian ada satu hari dia pernah dapat surat daripada seorang peminat yang menyatakan bahawa peminat tu ingat yang Detektif Conan ni akan habis dalam masa setahun je lah lebih kurang. Kemudiannya Gosho Aoyama pun mengatakan bahawa setelah dia berfikir balik, dia fikir yang kalau dia cepat-cepat nak habiskan cerita Detektif Conan ni, nanti cerita ni jadi tak menarik. Jadi sebab itulah dia berusaha untuk sambung dan sehinggakan dalam interview tersebut pada tahun ke-10 Detektif Conan ditayangkan, Gosho Aoyama sendiri tak percaya yang Detektif Conan berjaya untuk survive ataupun berjaya untuk mendapat sambutan dari orang ramai untuk 10 tahun lamanya. Apatah lagi sekarang, confirm lah lagi Gosho Aoyama tak percaya. Yelah, mana taknya sampai 25 tahun lamanya Detektif Conan ni berjaya untuk mendapat perhatian dan tontonan daripada orang ramai. So itulah fakta yang pertama, iaitu Detektif Conan sepatutnya telah tamat sejak 3 bulan selepas dihasilkan oleh Gosho Aoyama. Fakta yang kedua pula, memandangkan tadi kita dah tahu yang Detektif Conan ni dah bertahan selama 25 tahun lamanya, membawa kita kepada fakta yang kedua, iaitu yang sebenarnya dalam dunia ataupun universe Detektif Conan, masa yang dilalui oleh Shinichi Kudo setelah mengecil menjadi Conan Edogawa selama 25 tahun kehidupan nyata kat dunia kita ni, sebenarnya Conan Edogawa baru sahaja mengalami segala-galanya dalam cerita tersebut selama 253 hari. Dalam dunia Detektif Conan itu kiranya lebih kurang baru 8 bulan baru Shinichi Kudo menjadi Conan Edogawa. Itu pun dekat dalam dunia nyata kita ni dah 25 tahun lamanya. So fakta yang kedua adalah 25 tahun dunia kita ni baru sama dengan 250 hari dalam dunia Detektif Conan. Fakta yang ketiga pula adalah bagi penonton-penonton anime series Detektif Conan, pastinya kita semua mengenali watak Kaito Kid ataupun Kuroba Kaito, yang mana sebenarnya Kaito Kid ataupun cerita asal bagi Kaito Kid ini, iaitu Magic Kaito, adalah satu manga yang telah pun dihasilkan lebih awal daripada cerita Detektif Conan sendiri. Dan bahkan watak Shinichi Kudo, watak Aran Mauri, watak Kogoro Mauri dan beberapa watak yang lain dalam cerita Detektif Conan ini adalah diinspirasikan daripada Magic Kaito, yang mana Magic Kaito juga merupakan satu hasil karya Gosho Aoyama. Tapi Magic Kaito dihasilkan pada tahun 1987, manakala Detektif Conan baru dihasilkan selepas Magic Kaito, iaitu pada tahun 1994. Pada awalnya Magic Kaito ni tidak terlalu mendapat sambutan orang ramai. Sebab itulah kenapa Gosho Aoyama menghasilkan Detektif Conan. Dan masa dia buat watak-watak Detektif Conan ni pun, dia berfikir tentang watak-watak Magic Kaito jugalah. Sebab tu kalau kita perasan, muka Kaito Kid ni sama dengan muka Shinichi Kudo, muka Ran Mauri sama dengan muka Aoko, bahkan muka Inspektor dan perangai Inspektor Nakamori juga sama dengan Kogoro Mauri. So buat mereka yang tertanya-tanya kenapa muka diorang sama, jawapannya adalah disebabkan oleh Detektif Conan ni diinspirasikan daripada Magic Kaito sendiri. Fakta yang keempat pula adalah tentang kebanyakan watak yang dihasilkan oleh Gosho Aoyama adalah diinspirasi
menginspirasikan daripada cerita ataupun manga Lupin Sunset ataupun Lupin the Third. Yang mana manga Lupin Sunset ataupun Lupin the Third ni telah dihasilkan lebih awal lagi daripada Kaito Kid dan Detektif Conan sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok, jalan cerita untuk Magic Kaito lebih kurang macam Lupin Sunset. Yang mana Lupin ni seorang pencuri, Kaito Kid juga seorang pencuri. Dan kemudiannya kita dapat tengok, kalau dalam Magic Kaito, Inspektor Nakamori sentiasa berusaha untuk menangkap Kaito Kid, tapi tak pernah berjaya. Dalam Lupin Sunset pula, Inspektor Zenigata sentiasa berusaha untuk menangkap Lupin Sunset, tapi tak pernah berjaya juga. Bahkan watak Yukiko Kudo yang merupakan ibu kepada Shinichi Kudo dan juga watak Vermouth dalam cerita Detektif Conan merupakan watak yang terinspirasi daripada watak Fujiko Mina dalam Lupin Sunset. Gosho Aoyama sendiri mengatakan bahawa dia menciptakan Yukiko Kudo sebagai satu watak daripada good side oleh Fujiko Mina, manakala Vermouth pula adalah bad side of Fujiko Mina. Yelah, sebab bagi mereka yang menonton cerita Lupin Sunset, kita semua tahu bahawa Fujiko Mina merupakan satu watak misteri yang kadang-kadangnya jadi watak baik, kadang-kadang pula jadi watak jahat. Sebab itulah kalau kita perasan, nama Yukiko Kudo yang sebenar adalah Yukiko Fujimine, yang mana hampir sama dengan nama Fujiko Mina. Dan sebenarnya adalah hubungan antara nama Fujiko Mina dan nama Yukiko Kudo tu daripada segi voice actor dia dan beberapa asbab yang lain. Untuk Vermouth pula, macam yang saya cakapkan tadi, Vermouth merupakan the bad side of Fujiko Mina, iaitu watak jahat bagi Fujiko Mina. Untuk fakta yang kelima dan fakta yang terakhir pula adalah watak Karasuma Renya yang kita tahu merupakan the boss of the Black Organization dalam episod yang ke-942 sebenarnya telah pun dirancang oleh Gosho Aoyama untuk menjadikan watak Karasuma itu sebagai the boss sejak daripada volume yang ke-30 lagi, yang mana dalam anime adalah pada episod yang ke-219. So kiranya sebenarnya watak Karasuma ni dah lama dah Gosho Aoyama rancang untuk jadikan watak ni sebagai watak the boss. So itulah saja perkongsian kita pada video hari ini, iaitu tentang 5 fakta menarik Detektif Conan yang mungkin kita semua terlepas pandang. Dan sedikit renungan sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini. Seandainya hari ini kau ditimpa ujian dengan kehilangan sesuatu, mungkin barang ataupun harta bendamu, yakinlah dan percaya bahawa seandainya sesuatu itu milikmu, ke mana pun dia pergi, dia tetap akan kembali padamu. Tetapi seandainya ia bukan milikmu, sekalipun sudah digenggam, tetap akan terlepas dari genggamanmu. Jadi sentiasalah bersangka baik dan yakin dengan percaturan Allah, kerana engkau merancang, Allah juga merancang. Tetapi Allah lah sebaik-baik perancang. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi